Itu ke? Ini Wahid mana? Pak memang masuk macam ni kan? Bukan. Yang ini untuk TikTok. Satu lagi Wahid ni ada tak? Tak, dia memang isikan dua. Kan kau ada, kau punya tak ada? Tak, yang tu dia tak support kat sini. Oh. Habis kena beli satu lagi lah. Tak apa, pakai ni. Sekejap on ke? Bukan. Belum kan sekejap? Sebelum. Kau tak, tuan boleh terus dulu. Dia akan tengah lama sikit sampai dia ni. Muzik yang satu je pakai Ya auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik, insya-Allah, dirahmati Allah, diberkati Allah. Insya-Allah semoga kita semua yang mendapat petunjuk daripada Allah SWT, diberi kekuatan untuk kita tempuh segala cabaran, ujian, rintangan yang Allah kirimkan kepada kita. Allah Maha baik. Kita yang kena baiki diri kita untuk menjadi yang terbaik, insya-Allah. Dan Allah Maha baik, jadi kita kena baik sangka, kita kena baik tindakan kita, kena baik perbuatan kita, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ada prasangka buruk pada orang, kan, maka kita berhaklah untuk dapat kasih sayang daripada yang Maha baik. Faham ke faham? Kita kadang-kadang pelik dalam hidup ni. Kita nak Allah kasih kita, tapi dalam perbuatan hidup kita, kita banyak benci orang, khianat orang, kata orang, fitnah orang. Tiba-tiba anak kita sakit. Kita cek siapa? Kita minta bantuan Allah. Tapi sepanjang hidup kita, sebelum anak kita sakit, sebelum suami kita buat hal, sebelum isteri kita ada masalah, kita dengan orang sailang je. Kenakan orang, kata cerita orang, kan, berbangga dengan pencapaian keluarga, kutuk orang, keluarga orang, tiba-tiba pam kena kat kita. Kita nak harapkan siapa? Dialah yang Maha baik. Nampak tak? Tapi kita sepanjang hidup tak buat perkara baik. Dengar ke tak dengar? Dengar. Kita nak kasih ni. Oh tak? Dia tak bertarik. Oh. Maknanya dia tak boleh tarik jauh Allah. Allah Maha baik tuan-tuan. Jadi cek diri kita. Kita kena cek diri kita, analisis diri kita, hisap diri kita. Allahu Akbar. Hari ini biasa kita dengar orang khianat orang, kan. Orang kenakan orang, mengumpat tu bersepah, berlambak dalam pejabat kita, dalam organisasi kita, dalam rumah kita, kat masjid pun orang mengumpat orang. Nampak tak? Kita buat benda Allah tak suka, kita buat benda yang Allah larang. Tapi pada waktu yang sama, kita nak kasih sayang Allah. Kita nak ihsan Allah. Tapi mana ihsan kita? Mana kasih sayang kita? Mana cinta kita? Ini kita cek tuan-tuan. Subhanallah. Bila kita hidup dengan penuh kebencian, prasangka buruk, dengki, khianat, hasad, pada waktu yang sama kita nak Allah beri kasih sayang pada kita. Macam mana? Kan? Allah tak perlukan kita, tapi wallahi kita perlukan Allah. Kan? Satu bila ada anak, ni kita kongsi tuan-tuan ni. Saya ada anak, tuan-tuan ada anak yang dah kahwin lah, yang ada anak. Kita ada anak, kita nak anak kita perform, kita nak anak kita ada akhlak. Maka pantang larang dia ialah jangan cerita, jangan hina aib akhlak anak orang. Mentang-mentang anak kita baik, maka kita ada lesen besar untuk mengaibkan anak orang, kutuk anak orang. Apa nak jadi? Engkau jangan contoh anak orang sebelah tu macam ni pegang pam. Bukan itu cara kita didik anak kita. Satu, kita tak mampu tundukkan anak kita sebab kita banyak bagi contoh negatif. Kita banyak sandarkan perkara negatif. Faham tak? Kita berpaksi pada perkara negatif. Cuba kita bawa perkara positif. Kalau kita boleh bagi tahu pada anak kita tentang perkara negatif, kenapa kita tak boleh bawa cerita positif? Tengok tu. Anak Pak Saleh tu. Tu anak Pak Saleh tu. Yang pergi masjid tu. Ayah seronok lah tengok.
Kalau anak-anak ayah boleh macam tu, cubalah kita buat sama-sama Kita jaga solat kita kat masjid. Nampak tak? Anak-anak Pak Salih ni semua masjid. Ayah pergi kat masjid tengok anak dia semua dia kat masjid. Cemburu ayah tengok. Ayah nak anak-anak ayah macam tu juga. Kita bawa benda positif. Kan? Kita ni bentangkan kan perkara-perkara yang negatif. Kita banyak bawa perkara-perkara yang negatif. Balik kerja kita cerita benda negatif. I penat tengok staff I ni. Kita cerita negatif. Nampak tak? Bawa aura positif dalam kehidupan kita. Sebab yang positif ni lah yang akan drive kita menjadi yang terbaik. Yang negatif ni jadikan sebagai satu sempadan untuk kita bangun orang sekitar hidup kita. Nampak tak? Sebab tu kita gagal tundukkan pasangan kita, tundukkan ahli keluarga kita. Sebab kita banyak berfikir negatif. Kan? Kita cas negatif. Kemudian kita harap banyak positif yang dapat dilahirkan. Tak mungkin. Kita cas energi kita dengan cas yang negatif. Kita bawa benda negatif masuk dalam hidup kita, konon-kononnya, mudah-mudahan kita dapat cas tenaga kita, energi kita, semangat kita. Tak mungkin tuan-tuan. Satu, banyak orang lesu. Nak solat pun tangguh-tangguh. Nak baca Quran, memanjang tak ada masa. Tapi bercakap dengan orang, boleh pula. Tengok WhatsApp, tengok mesej orang, boleh pula. Mesej Allah dia tak nak baca. Mesej makhluk, dia bukan main dia baca. Bukan main dia semak, dia selak. Nampak tak? Kalau kat handphone selak. Satu-satu WhatsApp grup kita. Awal-awal pagi dah tengok. Mesej Allah. WhatsApp, mesej sahabat kita tak bawa kita ke syurga. Tapi mesej-mesej daripada Allah SWT akan bawa kita dekat dengan Allah SWT. Faham ke faham sahabat? Jadi kita nak inject, kita nak suntik sesuatu yang positif dalam hidup kita, barulah kita boleh tundukkan orang. Barulah kita boleh bangunkan orang. Kita terbangun, maka orang lain juga terbangun, insya-Allah. Ini kita masih tidur, kita suruh orang bangun. Macam kita tengok TV lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. TV tengah best tu. Ni kalau berhenti orang tak dapat tengok ni. Plot seterusnya. Tapi kita ni, dan namanya mak dan ayah, memang sifatnya baik. Kan? Semayang lah. Dah pukul apa ni? Tapi kita tak semayang lagi. Kita masih tak semayang lagi. Nampak tak Bila kita tak semayang, kita suruh orang semayang, memang kita susah tundukkan orang. Anak kita buat dalam keadaan protes. Anak kita buat dalam keadaan tak perform dengan baik. Anak kita buat dalam keadaan tak cemerlang. Cuba kita semayang sama-sama dengan dia. Tentulah terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak sahabat-sahabat? Ni kehidupan yang kita kena faham. Yang kita nak tundukkan orang, tapi kita sendiri pun tak mampu nak tunduk pada Allah. Macam mana? Allahu Akbar. Kita nak tundukkan orang, kita mesti minta bantuan Allah. Kita tak akan mampu tundukkan orang dengan kuasa kita. Kita siapa? Nampak tak? Tapi kalau kita minta Allah, bantuan Allah, ihsan Allah, tak ada benda yang mustahil. Sebab itu kita bermula dengan menundukkan ego kita, tundukkan sombong kita, tundukkan semua sifat negatif kita. Tundukkan dirimu, maka kamu akan dapat kasih sayang Allah. Tundukkan dirimu, insya-Allah kamu akan dapat kemenangan dunia dan akhirat. Ini berjalan pun sombong. Baru pakai kereta besar sikit, dah tak nampak yang maha besar. Macam mana? Kan? Anak 4-5 orang, 4-4, 5-5 pandai. Dah sombong. Sahabat, anak yang pandai belum tentu jaga engkau besok masa tua. Anak kau pandai-pandai, jurutera, doktor, pilot, engineer, kan? Buka farmasi, kan? Allah ada klinik sendiri. Belum tentu dia boleh rawat engkau. Faham? Jadi tak payah nak sombong. Perjalanan hidup ni panjang, bukan pendek. Dan panjang maknanya selepas sekolah ada zaman universiti, lepas zaman universiti ada zaman kerja, zaman rumah tangga. Yang kau nak sombong sangat buat apa? Kadang-kadang zaman sekolah, zaman universiti anak kau memang cemerlang. Masuk zaman rumah tangga dia lingkup. Nampak tak Jadi jangan sombong sebab dia ada banyak plot. Dia banyak episod dalam kehidupan ni. Berapa ramai mak bapak yang sombong angkuh anak dia pandai naik turun pentas dapat anugerah. Allahu Akbar. Tapi masuk zaman zaman kerja, tak ada masa nak lawat anak. Tak ada masa nak lawat mak bapak. Tapi jiran sebelah anak dia bodoh-bodoh, 4-5 orang bodoh. Sentiasa ada anak dalam rumah. Sentiasa satu keluarga dengar dia punya ketawa, dia punya duduk sentiasa bersama. Kita nak nanti anak kita macam nunggu dia balik raya. Nampak tak? Nak pegang cucu pun azam. Rindu dengan cucu, siap buat video call. Bukan jauh pun, satu negeri pun. Memanjang tak ada masa. Satu, kita jangan sombong dengan episod-episod awal ni. Yang penting dia episod akhir. Babak terakhir tu yang paling penting.
Jangan berbangga dengan episod-episod awal. Anak saya baik, anak saya MSM, SBP, anak saya hebat, debat debu. Kan? Jangan ni episod awal. Faham tak? Jangan kita nak perdendangkan episod awal ni. Sebab ada banyak kehidupan manusia, episod pengakhiran tu sesuatu yang dia tak pernah sangka, tak pernah duga berlaku. Dia tak pernah terduga bahawa suami dia yang sihat, atlet, suami dia yang businessman berjaya, tiba-tiba kena stroke, kena serangan jantung. Selama dia hidup, dia banyak bergantung pada suami dia. Anak-anak pandai-pandai tapi tak ada masa nak balik, nak jenguk mak bapak. Jadi dia memang benar-benar hilang punca dah. Sebab suami dah sakit, dah terlantar. Allah Akbar. Dulu selama ni, suami yang uruskan segala-galanya. Nampak tak? Jadi jangan sombong. Anak kau pandai, Alhamdulillah, syukur. Anak kita tak berapa pandai, tak macam anak ujian sebelah, Alhamdulillah. Wahai Allah, mudah-mudahan walaupun anak aku tak pandai seperti orang lain, Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan adabnya tinggi dan mulia ya Allah. Kau muliakan dia Allah dengan akhlak yang terbaik. Apa salah? Minta macam tu. Hidup ni bukan terletak kepada pandai atau bodoh. Berapa ramai orang bodoh kat sekolah hari ni jadi jutawan. Berapa ramai dulu sekolah duduk kelas hujung, sekali pun tak pernah masuk kelas pertama. Kalau masuk waktu rehat, duduk dengan kawan kat dalam kelas. Faham tak? Kan? Cikgu masuk dia keluar, cikgu masuk dia keluar. Hari ni Allahu Akbar. Duit dia paling banyak hantar kat madrasah. Duit dia paling banyak hantar rumah anak yatim. Duit dia paling banyak hantar kat pusat zakat. Dulu bodoh, tak pandai. Nampak tak? Siapa kita nak cerita episod awal? Kan? Berapa ramai orang pandai-pandai tu hari ni gagal dalam rumah tangga. Gagal dalam dunia perniagaan dia. Gagal dalam dunia kerja dia. Pandai. Tapi masih kekal di pos yang sama. Dah 15 tahun duduk pos yang sama. Tak berubah-ubah. Nampak tak? Allahu Akbar. Duit manjang tak cukup. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham sahabat-sahabat? Sebab tu kita kena sentiasa hidup dengan pandangan yang positif. Jangan membazir masa, buang masa, bercakap hal orang, sampaikan kita punya kehidupan terjejas. Ujian demi ujian Allah akan hadirkan. Dan orang yang benar-benar beriman, dia akan nampak bahawa ujian itulah cara Allah terjemahkan kasih sayang dia pada kita. Tapi orang biasa-biasa akan beranggapan bahawa ini musibah, ini satu malapetaka, ini satu kecelakaan. Kena pula kita dikelilingi oleh orang-orang yang kurang imannya, tipis imannya. Kan? Allahu Akbar. Apa lagi keluar statement lah. Kan? Kau banyak dosa, tu banyak ujian ni. Kan? Kau banyak, itu datang musibah. Kau kan? Tapi kalau kau berkawan dengan orang baik-baik, kata-kata dia penuh kebaikan. Kau kawan dengan orang jahat, kata dia jahat lah. Apa nak kata? Kau kawan dengan baik, insya-Allah Allah kasih engkau. Kena banyak sabar. Kena banyak cari dia. Kena banyak zikir. Ni aku datang ni bawa 3 zikir. Kau amalkan zikir ni. Insya-Allah. Alhamdulillah. Nampak tak bila kita kawan yang baik? Apa ruginya kawan yang baik? Kan? Tapi kita berkawan dengan orang-orang yang ketika kita sihat, kan, mereka banyak bawa larah, banyak cerita yang gosip, banyak cerita hal orang. Bila kau dah terbujur kaku, dah tak boleh nak gerak, masih hidup, kena serangan jantung, kena angin amar, kena stroke, Allahu Akbar. Mereka nak datang pun tak ada masa. Mesej, aku tak ada masa datang lah, nantilah kalau aku sempat aku datang. Tu kawan ke? Tu sahabat ke? Itu tanda seorang sahabat yang baik ke? Seorang sahabat yang baik, kan, dia tak tunggu masa. Dengar cerita kawan jatuh, dia datang. Allahu Akbar. Nampak? Dia dengar kawan dia ada masalah, dia berada kat posisi sebelah. Subhanallah. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita pergi pada soalan. Ada soalan? Ni kena posisi kat sini. Kita tak dengar mic. Dengar? Soalan dia. Dia tak dengar ni. Okey, soalan daripada platform F, Farid AS Legacy. Pak Aris, macam mana nak dapatkan jodoh? Saya perlukan kebahagiaan. Apa tips-tips yang Pak Aris boleh berikan pada saya? Oh, nak jodoh Farid, kau belum kahwin ni Farid ni? Farid muda lagi Ya, ni Farid ni antara orang yang lama ikut saya daripada Empangan ke sini Kan, Farid orang lama ikut saya. Alhamdulillah, terima kasih. Farid Negeri Sembilan. Farid, jodoh semua urusan Allah. Jaga akhlak ni. Allah janji akan bagi yang terbaik kan. Allah tidak menzalimi kita. Kita yang zalimi diri kita. Kita nak yang baik, tapi akhlak tak jaga, sembahyang tak jaga,
Dengan mak apak kita langgar. Kan? Dengan jiran tetangga tak ada adab. Maknanya kalau nak dapat yang baik ni, sebab dia maha baik, bersangka baik dengan dia, yang terbaik nanti Allah hantar sesuai dengan iman kita, sesuai dengan diri kita, insya-Allah. Ramai orang kata, kan, aku ni malang betul lah kahwin dengan macam ni. Kan, bukan malang. Sebenarnya wanita yang Allah hadirkan dalam hidup kau, suami yang Allah hadirkan dalam hidup kau tu sesuai dengan iman kau, sesuai dengan kehidupan kau. Allah tak zalmi. Kenapa berlaku perceraian, Pak Riz? Kalaulah orang tu sesuai dengan kita, memang sesuai, tapi kau tak pernah kenal diri kau. Kalau kau kenal diri kau akan tahu wanita itu sesuai dengan kau, bukan jiran sebelah rumah kau. Faham tak? Satu dikatakan jodoh, pertemuan, semua tu urusan Allah. Engkau tak kenal diri kau, satu wajib kenal diri. Wajib kenal Allah, wajib kenal diri. Allahu Akbar. Tapi kita tak kenal diri, kita tak belajar kat sekolah, tak ada subjek kenal diri kat sekolah. Ni kena belajar. Orang belajar tasawuf, dia belajarlah. Allahu Akbar. Nak kenal diri ni, kau tak kenal Allah, kau mana boleh kenal diri? Kau tak kenal diri, kau tak kenal Allah. Jadi bila kau kenal Allah, siapa pun Allah hadirkan sesuai dengan iman kau, sesuai dengan diri kau. Subhanallah. Bila kau tak kenal diri kau tu lah, bila Allah hadirkan orang yang sebenarnya sesuai, kau tak kenal diri kau sendiri, itu yang berlaku perceraian, berlaku perbalahan, berlaku persengketaan. Kahwin 2-3 tahun bercerai. Pasal apa? Yang si pasangan tu yang perempuan dengan jantan dulu sama, tak kenal diri. Asyik masyuk dengan cinta. Cinta pasal wajah, cinta pasal harta, cinta pasal kedudukan, maka berlakulah perkahwinan, sedangkan kedua ni tak kenal diri sendiri. Maka bila tak kenal diri sendiri, macam ni nak kenal karakter pasangan dia, itu yang kentut pun menjadi gaduh. Itu yang berdengkur boleh bercerai. Faham tak? Itu balik lewat tu boleh bertekak. Duit tak cukup boleh berperang. Mak mentua masuk sama. Nampak tak? Sebab tak kenal diri sendiri. Tak kenal. Ni bukan belajar tinggi tak tinggi. Kalau pun doktor, kalau pun belajar tinggi, engineer kan, kalau tak kenal diri, dia tetap orang bawah. Ni hidup ni, bila balik menghadap Allah, Allah bukan panggil kau doktor, bukan panggil kau ustaz, bukan panggil kau tuan guru, bukan panggil kau engineer, IR. Faham tak? Semuanya akan lenyap, akan lupus, melainkan iman kita. Allahu Akbar. Kalau kita balik sebagai orang yang beriman, orang beriman ni dia kenal Allah, dia benar-benar cinta dalam pada Allah. Kalau kita setakat zikir, tapi tak ada rasa cinta, itu masih jauh dengan Allah lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi mulut yang sama memuji Allah, mulut yang sama mengesahkan Allah, mulut yang sama mentauhidkan Allah, mulut yang sama keluarkan tai, mengumpat orang, kutuk orang. Nampak? Sebab tak kenal Allah. Kalau orang kenal Allah, dia tahu betapa dalamnya cinta Allah pada dia, maka dia akan bersambut. Sebab Allah ini beri kita segala-galanya. Dua nikmat paling besar yang Allah bagi pada kita, tuan-tuan. Dua nikmat paling besar Allah bagi pada kita. Faham ke faham? Siapa nak? Nyatakan nak, kita kongsi kat sini, insya-Allah. Baru kita kenal Allah, kita kenal diri kita. Ini nikmat kita, nikmat makan, nikmat apa, sihat. Nikmat paling besar yang mutlak milik dia. Siapa nak? Kat TikTok belanja saya #FYP. Di Facebook, share lah semua laman, semua share lah. Kan? Di Facebook, nyatakan nak, kita kongsi cerita ni. Bukan cerita lah, ini adalah ilmu. Wa man arada dunya fa'al bi'ni, wa man arada huma fa'al bi'ni, wa man arada khaira fi'il bi'ni. Kalau nak dunia mesti ada ilmu, nak dulu sekali dunia dan akhirat mesti ada ilmu. Kan? Allahu Akbar. Tapi ilmu ada, tak amal, iman kita rosak. Ada amal tapi tak berilmu, rosak juga. Main bantai buat je kan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita nak kita nak cinta orang, kita nak dapatkan cinta yang terbaik, maka cinta dulu pada Allah, cinta dulu pada Rasulullah. Allah akan hadirkan. Ingat tak pesan-pesan saya sebelum ni? Ya Allah, hadirkan orang yang kau kasih dalam hidup aku. Nampak? Bila kau kasih pada Allah, maka doa kau mahal. Wahai Allah, engkau hadirkan orang-orang. Ya Allah, jadikan aku orang yang kasih pada engkau, orang yang ingat engkau. Faskuruni askurkum. Siapa ingat Allah, Allah pasti ingat dia. Allahumma aini ala zikrika. Ya Allah, tolong aku untuk ingat engkau. Siapa-siapa yang ingat Allah setiap masa, maka Allah pasti ingat dia. Siapa-siapa kasih pada Allah, Allah akan kasih pada dia. Orang kalau kasih kat kita, tuan-tuan, nilai dia boleh berubah, tuan-tuan. Tapi kasih Allah, tuan-tuan, besar nilainya. Syurga Allah hadiahkan pada kita, besar. Wahai Allah, jadikan aku orang yang mengasihi, cinta pada engkau, ya Allah. Ingat engkau, ya Allah. Maka tolonglah, ya Allah, untuk aku dapat cinta engkau
Nampak? Dan hadirkan orang-orang yang kau kasih, engkau sayang dalam hidup aku. Maka datanglah wanita yang jadi jodoh kau tu, wanita yang Allah kasih, bukan wanita yang kau kasih. Kita banyak orang kahwin dengan dia kasih orang tu. Allah tak kasih. Kau nak, kau ambil ah. Kau nak, kau ambil. Allah kata, engkau yang nak kan kau minta doa. Ya Allah, cantik perempuan ni. Ya Allah, kau dapat. Aku takkan buat benda pelik ni. Engkau nak kan, kau ambil. Tapi kalau kau minta pada Allah, wahai Allah, aku nak kasih sayang kau. Jadikan aku orang yang kau kasih. Ya Allah, aku nak jadi orang yang selalu ingat kau. Allah Akbar. Kita bukan cakap tentang ni, cakap zahir ni. Batin, zahir dan batin. Kita nak cinta dan kasih Allah. Dalam keadaan sedar tak sedar. Dalam keadaan nampak dan tak nampak. Dalam keadaan terang dan juga gelap dan samar. Kita nak kasih dan sayang Allah. Allahu Akbar. Maka Allah akan hadirkan kasih sayang dia. Maka pada waktu yang sama, minta pada Allah, wahai Allah, hadirkan orang yang kau sayang, orang yang kau cinta dalam hidup aku. InsyaAllah kau dapat. Sebab tu ada orang tuan-tuan, bila dia banyak doa, dia buat amal, dia jaga amal, dia bukan dapat isteri yang baik je. Apa dia? Kalau kau pandai, dia bukan sekali dapat isteri yang baik. Kita ni semua dah expired lah. Mana nak fikir pasal nak isi kedua, ketiga, empat. Saya tak nak fikir lah, kan? Tapi kalau ada orang yang fikir, dia baru 20-an, 30-an nak kahwin, kan? Kalau dia jaga amal, dia jaga iman, dia minta pada Allah, tuan-tuan, dia bukan sekadar dapat isteri yang baik, dia akan dapat apa? Dia dapat seluruh ahli keluarga isteri yang baik. Ada dapat isteri yang baik, tapi mak mentua dia bulut macam tai. Dia dapat bapak mentua yang menggatal. Boleh? Dia dapat bapak mentua yang main judi, main ganja. Bapak mentua yang tak jaga solat, mak mentua tak jaga solat, adik ipar semua tak jaga solat, abang ipar tak jaga solat, satu keluarga tak jaga solat. Isteri kita pimpin sebab dia jadi isteri kita. Tapi nak pimpin dia bukan senang. Nampak tak? Tapi kalau kamu dapat seorang isteri yang baik, kita nak juga seluruh keluarga dia yang baik. Satu mak apa aturkan anak ni hebat. Jangan salah atur lah. Kan? Kau nampak bapak dia baik, kau ingat anak dia baik. Tak tentu. Satu minta solat sunat 2 rakaat, minta pada Allah. Farid minta bantuan Allah, buat solat sunat 2 rakaat. Kau kenal dia perempuan, buat solat sunat rakaat. Dan kau kena kuatkan diri kau untuk buat satu tindakan. Ini dah tahu dah. Budak lelaki tu yang kau suka tu main ganja, nak juga. Engkau dah tahu dah, dia suka tengok video lucah, nak juga. Engkau dah tahulah dia kaki baran, dia memang dia ni saka pun takut kat dia lah. Dia punya ganas, kalau bergaduh sepak, bergaduh je tendang, bergaduh je maki hamun. Nampak dia ludah, dia kahak kamu kita. Itu pun kau simpan, bodoh. Kan? Kesian mak bapak kau, dia lahirkan kau, dia jaga kau dengan penuh cinta kasih sayang, nak tukar pampers pun sembunyi pada orang. Engkau kenal seorang lelaki, kau bercinta dengan dia, habis kau dia kerja kan. Boleh kau bertahan lagi. Nampak tak? Dah baran, maki hamun. Nampak tak? Dia suruh kau keluar daripada kereta, keluar jalan kaki sendiri. Itu lelaki pun kau simpan. Macam nak cakap, lepas tu dah kahwin, perjalanan kahwin dapat anak seorang, lelaki buat hal. Lelaki tu memang asal usul memang buat masalah. Banyak orang perempuan cakap saya apa? Bila saya bak kucing, Pak Riz, kita ingat kita boleh pimpin dia. Lelaki kena pimpin perempuan. Kau senang ke perempuan pimpin lelaki? Lelaki ni, dia ada ego. Faham tak? Dia ada ego. Kau ingat senang ke nak benarkan? Kau semayang pun kalau salah, dia tegur kau pun kau akan bengang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Konon lepas kahwin, nak power nak tunjuk yang kita boleh jadi imam. Isi kata, bang, Al-Fatihah banyak salah. Kau ingat suami kau boleh senang-senang nak terima? Kau ingat senang-senang nak terima? Awak memandang-mandang dah, saya tak nak jadi imam lagi lah. Dah jadi bengang. Nampak tak? Banyak. Bukan senang. Allah Akbar. Faham ke faham ni? Jadi Farid, bina hubungan dengan Allah ada kan? Yang pertama, nikmat paling besar yang Allah bagi dua, yang besar ni. Yang pertama ialah nikmat hidup. Nikmat hidup. Bila Allah hidupkan kau, kau bermula dengan tak ada. Daripada tak ada, kau diadakan. Itu Allah cipta kita tu. Nikmat hidup. Kan? Itu nikmat besar tu. Allah hidupkan kita. Daripada tak ada jadi ada. Itu nikmat paling besar. Jangan sombong, jangan angkuh. Kau tak boleh hidupkan yang mati. Kau tak boleh adakan diri kau. Allah yang hadirkan kau. Dan Allah yang hadirkan kau ni, kau boleh sailang lagi. Semua prepare lebih awal. Kan? Allah adakan kita. Daripada tak ada ni tuan-tuan. Itu nikmat paling besar. Jangan sombong, jangan angkuh. Oh saya ni CEO tak CEO.
Engkau dulu tak ada, Allah adakan. Engkau berhutang pada Allah. Engkau terhutang budi dengan Allah SWT yang mengadakan kau. Jadi jangan sombong. Nombor 2, nikmat kelangsungan hidup. Apa dia? Allah bagi kau nafas. Allah bagi kau hidup. Allah bagi kau nafas. Sebab tu orang yang makan makrifat dia, setiap nafas sezikir. Dia memandang orang tapi dalaman dia ingat Allah. Kita memandang orang, dalam pun ingat orang. Ini sama-sama saya. Saya pun tak sampai level tu. Kita sama-sama nak baiki diri. Kita pandang orang, hati kita pun tetap terpaut dengan orang. Faham tak? Allahu Akbar. Ulama-ulama mursyid, ulama-ulama besar dulu, kan? Dia pandang orang. Ada satu wali Allah, dia kata, aku mengajar 40 tahun. Anak murid aku fikir baru aku memandang mereka. Kan? 40 tahun aku mengajar. Dia kata dengan anak-anak murid yang kanan dekat-dekat kan, bila bicara tentang agama, kan? Aku memandang orang tapi hati aku terikat dengan Allah SWT. Hati aku hanya untuk dia. Kita boleh bagi fizikal pada orang tapi tak boleh bagi hati pada orang tau. Banyak orang kata kau bagi hati macam ni, apa benda ni. Nampak tak? Kadang-kadang kita dah tu nak mampus pun. Macam-macam simbol apa. Allah Akbar. Simbol ni asyhadu an la ilaha illallah. Ini paling besar yang tak bangunkan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak Allahu Akbar. Cinta ni kita bagi pada Allah. Mutlak. Itu hanya untuk dia. Jangan sampai cinta kita pada makhluk mengatasi cinta dia pada dia. Engkau teringat seminar, kan, sampai makan tak kenyang, mandi tak basah, berak tak cebok. Macam tu sekali. Nampak tak? Teruk betul. Wah, dengan Allah yang bagi kau nyawa, yang bagi kau hidup, yang bagi kau nafas, yang bagi kau segala-galanya, engkau langsung tak ingat dia. Apa punya kurang ajar kita. Ni aku Ni cerita Pak Ris ni. Kan? Faham? Allah bagi kita segala-galanya. Orang juga yang kau ingat. Allahu Akbar. Kita pernah bercinta, kita pernah berkasih, kita pernah bersayang, kita pernah merindu-rinduan. Faham kan? Allahu Akbar. Oh, tiap-tiap hari ingat letak tangan kat kepala ni. Kan? Ingat. Layan perasaan sebelum tidur. Allahu Akbar. Mana Allah kat hidup kita? Mana Allah? Lepas tu kita cakap, ya Allah, macam nak tundukkan anak aku. Macam nak tundukkan pasangan aku. Macam nak tundukkan keluarga aku. Kau nampak tak? Engkau sendiri pun tak tunduk pada dia. Engkau minta formula nak tundukkan anak-anak engkau. Macam mana? Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Balik je buka radio. Dengar macam-macam jenis lagu. Dah usia macam kita dah masuk 40-an, 50-an ni tuan-tuan. Telinga ni bagi hak dia. Kan? Telinga ni bagi hak dia. Apa dia? Allah bagi dia hak mendengar. Sebab ada orang ada telinga tapi Allah pekakkan dia. Faham? Bagi hak dia. Dengar memuji-muji Allah. Dengar zikrullah. Dengar ayat-ayat Quran. Bagi hak dia. Kau buat apa? Kita buat apa? Dengar muzik sedap, sono. Tak boleh ke Paris? Boleh. Tapi jangan sampai kau terlena, kau lalai, kau tenggelam dengan nafsu dunia. Jahanam kita. Tengah bawa kereta dengan muzik pam, accident mati. Apakah perkara terakhir kau buat? Ni tak nak ni tuan-tuan. Kita mengingatkan sebab kita sayang menyayangi satu sama lain. Allahu Akbar. Sebab Nabi datang bawa kasih sayang, maka kita nak hidup dengan kasih sayang. Kita nak hidup, terima kasih yang bagi gift. Alhamdulillah untuk semua yang bagi gift. Mudah-mudahan Allah rahmati anda murah rezeki. Kan? Saya tak mampu nak sebut satu-satu Allahu Akbar. Mudah-mudahan murah rezeki anda semua. Allahu Akbar. Nampak tak? Nabi datang bawa kasih sayang, yang kita nak sayang orang apa hal? Saya memang geram dengan dia Pak Ris. Kalau kau geram kau nak buat apa, kau nak ambil nyawa dia. Bila pula awal nanti kau jadi malaikat maut? Nampak tak? Allahu Akbar. Iblis sendiri pun dia tak ada kuasa nak menentukan kan orang tu murtad tak murtad, orang tu tak. Dia kata nanti. Ini ayat Quran, dia kata nanti. Dalam perhimpunan besar manusia masuk neraka, akan dengar satu kutubah yang buat seluruh penduduk ahli neraka akan menangis yang tak pernah didengar tangisan itu. Iblis mengakui, kata dia tak ada kuasa. Yang kau ikut aku, apa Iblis kata? Engkau marah ikut nafsu kau. Marah ikut amarah. Benci orang tu, sebarkan buruk orang tu. Macam seakan-akan dia saja yang ada buruk, kita tak ada buruk. Kan? Kita tak suka orang tu, kita tambah cerita supaya orang yang dekat dengan kita pun percaya yang dia paling buruk, paling musibah, paling teruk, paling celaka. Sedangkan kita ada lebih teruk pada dia. Kita simpan dalam peti besi. Besok mati, bawa sekali je tahu. Jangan buat main. Allahu Akbar. Soalan. Soalan banyak dah. Soalan banyak. Daripada platform F, Arsyad Hadar. Salam Pak Ris. Akhir zaman ini negara kita Malaysia banyak dengan ujian-ujian seperti banyak kes-kes penipu, tunggang agama, salah guna kuasa, kerosakan akhlak, skamer,
fitnah yang tidak berkesudahan. Pening saya Pak Aris, tolong pencerahan Pak Aris. Sebab tu sahabat, macam ni. Kalau kita hidup kan, memandang pada benda yang negatif, kita akan nampak banyak benda negatif sebenarnya dalam hidup kita, tuan-tuan. Kan, subhanallah. Apa yang kamu fikir itu yang Allah hadirkan. Kan, memang betul ada kes rogol banyak, ada kes zina bersepa-sepa, kes pelik-pelik yang tak pernah dengar masa zaman kita remaja dulu berlaku hari ini. Pecah amanah, makar suap, bersepa-sepa. Macam tak ada kesudahan betul. Yang pegang jawatan besar-besar makan, yang bawa pun makan. Dan macam tak ada malu dengan Allah, betul? Tapi kita ni macam mana? Yang mereka itu dah betul lah, kita macam mana kita? Engkau dan aku takkan mampu ubah yang telah Allah takdirkan, yang Nabi sebut 1400 tahun yang lepas. Apa yang Nabi cerita 1400 tahun lepas sedang berlaku sekarang, sebab Nabi tidak tipu. Mak bapak, mak lahirkan tuan, kau sendiri tak boleh tundukkan anak kau. Isteri derhaka pada suami, anak-anak derhaka pada mak bapak. Allahu Akbar, hari ini zaman kita dengan jiran berbalah. Subhanallah. Jadi kita macam mana kita? Ini semua sedang berlaku yang Nabi sebut. Kita macam mana? Kita kena jaga amal kita. Kita kena jaga iman kita. Engkau tak boleh ubah. Kan? Kalau cerita pasal politik lagi pening lah, lagi kusut. Puak ni naik, dia cerita macam tu. Puak ni naik, dia cerita. Sama je sebenarnya. Kan? Iman kita tidak akan meningkat kalau kita yang kena tingkatkan dengan amalan kita. Allahu Akbar. Dia kata dia. Sama mati tak settle. Ujar dia betul. Jadi siapa salah? Satu, kembali pada Quran dengan Sunnah. Tapi siapa nak bawa kita pada Quran dengan Sunnah? Satu, kita kena berguru. Pesan guru saya tadi, kena cari guru-guru mursyid. Minta bantuan Allah. Wahai Allah, tolong hadirkan guru-guru yang hebat untuk pimpin aku. Kau takkan mampu bawa diri kau dekat dengan Allah, melainkan kau ada guru-guru yang boleh pimpin kau. Itu bahasa orang belajar lah. Kan? Dan tasawuf, guru saya pesan macam tu. Bang, engkau tak boleh pimpin diri kau mesti ada guru untuk pimpin diri kau. Satu, kita kena belajar, kita kena berguru. Nampak? Kalau tak, kita habiskan masa mengikut orang lain yang banyak cerita hal orang yang masalah banyak. Kalau kita sedar ada banyak masalah zina, kita nak buat apa? Ikut sama. Zina teruk, pemimpin ni salah, pemimpin tu salah, yang tu tunggang agama, yang tu tonggeng agama. Tak selesai. Kita masih macam tu juga. Jadi bila kita sedar Allah dah hadirkan wabak ini, maka kamu jaga diri kamu. Macam mana nak jaga Pak Riz? Kembali pada Allah. Jaga solat, jaga zikir, bangun tengah malam. Ini cerita pam. Tapi bangun, tetap tak jaga malam. 4 perkara Nabi sebut. 4 perkara Nabi sebut. Tuan-tuan, 4 perkara Nabi sebut. Bila Nabi sampai kota Madinah, 4 perkara Nabi sebut. Siapa nak 4 perkara ni kongsi dengan saya. Nak, share lah sikit, bantu saya. Kan? Nak, sahabat-sahabat saya di TikTok, hashtag FYP. Saya share, bantulah kan. Allahu Akbar. Saya kongsikan 4 perkara. Nabi sampai kota Madinah, Nabi bawa 4 perkara ni. Mana 4 perkara ni? Saya minta maaf lah. Siapa pun perintah. Dulu, kampung saya contohnya, dah bagus-bagus lah. Nak tukar sana, nak tukar sini. Allahu Akbar. Dah bagus lah. Pengurusi masjid saya terbaik. Yang terbaik ni pun orang nak sailang. Nak buat apa? Aduh. Contoh, sekarang Melaka dia ada proses pemilihan. Ada jatuh kuasa masjid. Masing-masing lah. Satu kampung sampai 4 tim. 3 tim. Ia mesti aku tetapkan lah. Nak jatuhkan dia. Nampak tak? Orang dah bagus lah. Bagus. Ni zaman sekarang. Kau faham tak? Satu, kalau kita fokus yang ini, kita mesti lingkup. Apa kita nak buat? Ini 4 perkara Nabi sebut. Kita nak amalkan sekarang. Kan? Bantu saya hashtag YP. Sahabat saya di Facebook. Kan? Tulis nak, saya kongsikan insyaAllah. Allahu Akbar. Kan? Pak Aris ni zina, anak saya pergi sekolah. Banyak budak-budak ni. Kau dah tahu kan? Anak pergi sekolah. Aku dah banyak kali cakap. Jomlah. Engkau rasa pegang Quran jadi apa? Jadi hina. Jadi bangsat. Pegang Quran ketinggalan zaman. Pegang Quran tak ada tempat duduk kat dunia. Kan? Aku cakap banyak kali dah. Ada anak sekolah rendah, sekolah menengah, baru form 1, tahun nak naik form 1. Jom, hantar madrasah sekejap. 4-5 tahun, hafal Quran. Lepas tu pergi ambil SPM. Anak saya darjah 1 je. Darjah 1 je sekolah. Hari ni ambil SPM. Ni, besok dia oral bahasa Inggeris. Kan? Lepas tu dah tu SPM mas 10 ni. Nampak tak sebulan? Darjah 1 je belajar. Tapi dia pegang Quran, syahadah. Bukan nak nasib baik. Allah yang janji, bukan aku. Siapa manusia yang paling mulia? Siapa manusia paling mulia? Siapa manusia paling mulia? Gajah, MB, Sultan, CEO, Presiden. Manusia paling mulia yang Allah bagi tahu dalam Quran. Siapa dia? Orang yang
Belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Ini yang kita nak kebut. Sebab Allah dah janji. Maka datang syaitan, bisik kat telinga nenek kita, datuk kita, bapa saudara kita, jiran sebelah. Engkau hantar anak ke madrasah nak jadi apa? Jadi pelacur lah apa lagi? Bodoh punya soalan. Betul tak? Nak jadi apa? Pegang Quran ni lah yang selamat. Sebab tu Nabi kata, tak raktum fikum amtadilu mata masaktum bihima kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Dua perkara takkan sesat sampai bila-bila. Nabi yang cakap. Bukan PM. Nabi yang cakap. Kalau kau tak percaya pada Nabi, nak percaya pada siapa? Kita bawa sunnah Rasulullah. Aku buka. Banyakkan kawan saya buka. Ramai yang cakap ke saya, Pak Aris, orang tak nak masuk madrasah lah. Alhamdulillah, madrasah saya, alhamdulillah orang masih masuk. Syukurlah. Tapi memang trend tak macam dulu. 10 tahun yang lepas kalau trend dia, satu kali masuk berpuluh-puluh orang. Trend orang masuk madrasah. Hari ni orang takut masuk madrasah. Ah, ni banyak penunggang agama. Jangan ikut bicara orang gagal. Nenek engkau, datuk engkau, mak engkau, bapak engkau, adik-beradik engkau sakit. Engkau nak panggil siapa baca Quran? Budak SPP, budak MSM, budak pondok. Ini pondok lah yang kau tak nak hantar anak ke pondok, madrasah. Nampak tak? Ini bukan gurau. Ini benda serius, satu saya serius. Orang suka tak suka, saya nak buat macam mana? Nampak? Faham ke faham sahabat-sahabat? Kan? Hantarlah anak ke madrasah. Kita dah buka kan? Sekarang kita dah buka Dah buka. Tempat kita hadkan. Kita nak ambil 20 orang kan, tinggal ada 4-5 tempat kosong lagi. Kalau ada lebih, kita buka lebih lah. Tak apa. Sebab pelajar kita pun ada nak dekat 7-8 orang akan habis tahun ni. 30 juzuk akan habis. Awal tahun, ujung tahun ni ataupun awal tahun depan akan habis. Kan? Ini tempat kita nak masuk, nak isi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bagi mereka yang dah habis, nak pergi mana? Nak ambil SPM, kita uruskan. Nak pergi pondok, nak pergi Indon, kita hantar. Sebab kita ada pondok di Indonesia. Kita ada madrasah di Indonesia. Nak pergi Yaman, kita uruskan. Pak Aris, Yaman perang. Tak perang pun kau tak pergi. 1001 alasan. Anak saya ni kan, anak saya... Alah, anak kau macam cerdik sangat. Engkau takut nak belajar Quran. Belajar Quran dulu, yang pandai belajar. Ni bodoh-bodoh dia hantar Quran, yang pandai disimpan kat sekolah. Macam mana? Lepas tu disalahkan ustaz. Nampak tak? Hantar anak. Guna SPM. Wartawan, tolong wartawan. Bila keputusan SPM keluar, tolong cari pelajar-pelajar madrasah yang skor. Supaya kamu buat dakwah. Kerja dakwah ni. Berapa ramai budak-budak tahfiz, ambil 30 juzuk, yang syahadah, ambil SPM, dapat 8, 7, 6A. Tapi, hero-hero yang tak didendangkan. Kan? Subhanallah. Hebat kan? Berapa ramai anak-anak tahfiz yang dia buat SPM Express 6 bulan. 6 bulan belajar. Anak kita 11 tahun belajar. Tak pandai-pandai. Belajar 1 sampai tetap 5, 11 tahun. Tak pandai-pandai. Yang pandai curi sana curi sini, tipu mak apa, main handphone. Nampak tak? Budak madrasah belajar kat pondok, ambil SPM Express 6 bulan, terus skor 6 je. Sebab dia pegang Quran, Allah dah janji. Apa kita nak takut? Yang pertama, bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi kata apa? Sebarkan apa? Salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nampak? Sebarkan salam. Dan manusia yang paling hebat, paling luar biasa, paling istimewa, paling indah salamnya ialah Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah tidak pernah miss memberi salam. Yang kedua Nabi kata ialah sebarkan, mantapkan, perkukuhkan silaturahim. Maka ada golongan Ansar dan Muhajirin. Nampak tak? Itu adalah silaturahim yang paling hebat untuk dijadikan contoh. Nampak tak? Yang paling power untuk diikuti. Yang paling luar biasa untuk dipandang dan ditiru. Silaturahim. Nampak tak? Nombor 3 apa? Satu saya kata, banyak orang ni buat amalan ni, jumpa Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sebab orang tengah bagi salam, orang tengah doakan kita. Mantapkan silaturahim. Ni sikit-sikit nak bergaduh. Kadang-kadang kat masjid, saya minta maaf lah kat masjid. Doa pun tak angkat. Sebab ada doa gaja, ada doa. Doakan. Nabi sendiri doakan Abu Jahal. Takkan manusia kat sini lebih teruk. Doa lah, mana tahu Allah bagi daya. Betul tak? Sombong, duduk, tak ada doa. Allahu Akbar. Saya pun tak faham kenapa. Nampak tak? Kan? Umar masuk tak Islam lagi. Abu Jahal tak Islam lagi. Nabi doakan untuk dia orang. Nabi Musa dakwah pada Firaun. Ada ke Firaun kat sini sekarang? Dia berbeza parti dengan kita. Bukan makna dia haram untuk didoakan. Guru mana ngajar kita macam tu? Saya belajar, saya sentuh, saya sampaikan. Tak suka, tak ada masalah. Kan? Sejahat-jahat orang tu, kadang-kadang pelik tau. Kan? Oh, berjuang pam, mampus kena. Apa kena? Wah, tak betul, ni tak betul. Dudukkan kopi tak meja. Pergi mampus ni parti macam pam. Anak bercinta parti lain. Nak jawab apa? Engkau walikan anak engkau. Parti lain.
Yang kontam gila bagi, tak salah, tak gudu, pam-pam, kali kahwin. Macam mana? Nampak tak? Jangan. Petang anak kau boleh pula. Nampak tak? Faham tak? Kan? Silaturahim. Yang ketiga ialah apa Nabi kata? Beri makan. Beri makan. Berita baik. Rejab dah sampai. Syaban datang kemudian. Ramadan. Perjalanan yang paling istimewa. Bagi makan sekarang. Kontak madrasah. Kontak pondok-pondok. Saya nak sponsor lah. Saya dengar cerita kat madrasah Pak Riz. Isnin Khamis puasa kan. Saya nak ambil lah. Pak Riz, kita buka ni. Kita dah buka ni. Ramadan. 1 Ramadan sampai 27 Ramadan. Kami balik selepas solat. Selepas 27 Ramadan. 27 Ramadan, malam tu kita buat apa? Qiyamul Lail. Itu adalah nombor 4. Itu nombor 4. Nombor 4. Bagi makan. Nombor 4 Nabi kata apa? Bangun malam. Ini Nabi kata, Nabi sampai je Madinah, Nabi sebut 4 perkara ni. Bangun malam. Jangan main, bangun malam. Nampak tak? Satu kita, madrasah kami, balik 27. Pasal apa 27? Ada mak apak kadang tak selesai kan. Allah saya jual Kelantan apa? Gaya dia tak dapat gaya. Jam dah 10 km sekalipun. Jam dah 10 jam, 12 jam, 15 jam. Tapi ingat, kau bawa anak yang qiyamul lail. Anak yang bangun malam. Anak yang jaga solat. Anak yang jaga sirah. Anak yang jaga sunnah. Kau hebat. Untung kau. Kan? Alhamdulillah. Dah lah. 27 malam tu kita apa? Kita berqiyamul lail. Malam Lailatul Qadar. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua, saya doakan semua dapat jumpa insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin insya-Allah. Kan? Balik lah. Jadi 4 perkara ni tuan-tuan. Apa pertama apa dia tuan-tuan? Salam. Assalamualaikum. 2 apa dia? Sampai kat kubur pun kita bagi salam. Macam sekali Nabi didik kita. Assalamualaikum ya ahli kubur. Betul. Antara ni macam bacaan. Macam tu sekali dengan kubur. Jiran sebelah rumah kau dia hidup lagi. Dia hidup lagi. Sedangkan yang mati pun kita bagi salam. Yang hidup ni kenapa tak bagi salam? Nampak? Kita cerita buah pun banyak masalah. Ya, kita betulkan diri kita sekarang. Kita mantapkan diri kita sekarang. InsyaAllah. Kita mantap. Jangan ikut kentak orang. Ikut kentak orang, semua perkara busuk. Semua perkara tai. Semua perkara najis. Allahu Akbar. Subhanallah. Nampak Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. 2, apa dia? Silaturahim. Jangan putus silaturahim. Kan? Dia berbeza parti dengan kita. Dia berbeza pertubuhan dengan kita. Dia berbeza satu silaturahim. Kuatkan hubungan sesama kita insya-Allah. Jangan doa buruk-buruk pun. Nombor 3 apa? Bagi makan. Itu perkara besar tu sahabat. Bagi makan insya-Allah. Bagi makan tuan-tuan. Sedekah. Alah sian apa Syafiq? Sian. Alah sian ya Allah. Seksa ni Syafiq. Tak. Nampak? Sian ni. Yang terakhir apa dia Ustaz Hafiz? Yang terakhir? Pertama salam, yang kedua silaturahim, yang ketiga bagi makan, yang keempat apa? Qiyamul lail. Bangun malam. Tak ada tertekan, tak ada terseksa. Tak ada benda yang apa? Madrasah kami kita suruh orang bangun pukul 4 pagi. Pukul 4.30 ada kelas. Betul? Kan? Ke pukul 5? Itu pun orang tertekan nak bangun pagi. Saya selalu pegang prinsip mudah je. Prinsip saya mudah je. Pukul 4 bangun pagi. Pukul 4.30 pun bangun pagi. Pukul 5 pun kena bangun. Jadi kalau boleh bangun pukul 5, kenapa tak boleh bangun pukul 4.30? Tak cukup tidur, kepala hang kau. Siapa tahu sukat tidur, cukup tak cukup? Kau tidur 8 jam pun, tidur tu 8 jam, tu baby. Dah besar-besar, takut tidur macam babi. Faham tak Nak tidur sain memanglah, sain. Tidur mesti 8 jam, 9 jam, sain. Dia nak kita lalai. Kalau saya baca buku-buku motivasi, Bill Gates tidur berapa jam? Faham tak? Saya baca buku-buku yang orang-orang hebat-hebat ni, motivasi ni. Subhanallah tuan-tuan. Mereka tidur sikit. Mereka bangun tengah malam, tapi mereka tak beriman pada Allah kan. Mereka buat apa? Mereka buat senaman, mereka buat yoga. Yoga apa? Yoga tu minum. Yoga kan. Mereka ada dia punya ni. Kita sibuk sangat pasal suplemen. Suplemen akhirat tak bawa. Lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Mana suplemen lepas solat? Wirid kita mana? Zikir kita mana? Solat sunat 2 rakaat mana? Allahu Akbar. Faham? InsyaAllah. Soalan. Daripada Hanisah 29,
Boleh tak Pak Haris, sebelum solat wajib saya buat solat wuduk dulu? Oh, itu amalan bila berabah tu. Tuan-tuan dengar pesan saya. Saya belajar, tuan-tuan belajar, kita sama belajar. Apa pun solat, tak ada nilai. Solat fardu wajib. Solat-solat sunat yang kita jalankan tidak ada nilai. Jika apa? Saya boleh jawab? Ha? Wuduk memang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau buat solat sunat ba'alatan kabdatan, solat sunat wuduk, kan, tak ada tempat di sisi Allah. Kalau kau tak settlekan satu benda ni. Apa dia? Solat qada. Kalau kau tak buat solat qada, engkau tahu sepanjang hidup engkau dulu-dulu engkau banyak tertinggal solat. Solat qada itu lebih utama daripada semua solat lain melainkan solat fardu. Boleh tak saya nak buat solat fardu, kemudian saya buat solat sunat? Boleh, tapi kau jangan tinggalkan solat qada. Pada bila masa. Solat qada best sebab dia tak terletak pada masa. Boleh tak saya nak buat solat qada waktu zuhur pada waktu maghrib? Silakan. Boleh tak selepas subuh saya solat qada subuh? Silakan. Hakikatnya tak boleh. Tapi solat qada je boleh. Nampak solat lain tak boleh. Kena tunggu sampai solat solat Isra, kan, solat naik matahari. Baru kita akan sambung dengan solat duha. Walaupun ada pendapat kata solat Isra jugalah duha. Kan? Tak jadi masalah. Hanya solat qada berlaku pada semua tempat. Menarik. Boleh tak saya nak solat qada subuh pada waktu Isyak? Teruskan boleh. Boleh tak saya nak lepas solat subuh, saya terus solat qada subuh? Teruskan. Boleh tak saya nak buat solat wuduk? Boleh. Boleh tak saya nak solat sunat 2 rakaat sebelum subuh? Boleh. Itu mahal tempat tu. Boleh. Tapi jangan tinggalkan qada. Jangan tinggalkan qada. Faham ke faham sekarang? Saja aku solat qada subuh dah. Qada wajib tak sebut? Tak wajib. Sebut. Saja aku solat qada subuh. Dah. Saja aku solat qada padu asar. Dah. Tu je, simple je. Allahu Akbar. Nak susun ayat panjang tuan-tuan macam SPM. Allah. Tak masuk. Allah. Anak kata, kenapa ya? Kenapa ayat lama? Takbir berhati-hati. Boleh batalkan solat. Kan, berhati-hati. Faham Faham? Jadi boleh puan. Solat tuan sahabat. Qada solat sunat wuduk. Waduh, memang terbaik tu. Memang hebat. Kan? Memang hebat. Kan? Lepas wuduk, sunnah besar apa ni? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini penting. Tangan macam ni. Ini sunnah. Ambil wuduk, lepas tu doa macam ni. Ini satu tempat yang paling mahal. Lain macam ni. Macam ni. Yang malas letak tangan, tak ada tangan lagi bagus. Kan? Macam ni. Ini sunnah. Sampaikan dikatakan Nabi nampak ketiak Nabi. Nampak. Kan? Itu sunnah. Lepas ambil wuduk. Doa ni sunnah. Macam ni angkat tangan. Kan? Lepas tu nak buat solat sunat wuduk. Teruskan. Boleh. Itu terbaik. Tak banyak orang amalkan. Kan? InsyaAllah. Tapi solat qada jangan tinggal. Barulah cantiknya amalan tu. Sebab ada pendapat mengatakan bahawa tak boleh solat sunat apa pun melainkan kena qada dulu. Tapi yang saya belajar, boleh qada, takut nanti qada kita terlepas nak ambil solat-solat yang besar-besar. Solat sunat seperti solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tu besar. Punya kaya Allah, dia bagi engkau solat sunat 2 rakaat je. Tak usah cerita fardu Fardu tu milik dia. Dia nak bagi apa punya ganjaran. Tapi solat sunat 2 rakaat ni lebih besar, lebih hebat daripada dunia dan isi-isinya. Oh, hebat kaya Allah. Dia maha kaya. Soalan seterusnya. Daripada TikTok 6 Ferdi. Faris, hati saya keras Faris. Kalau Pak Haris kenal lah. Tapi speech kali ni saya nangis lah Pak Haris. Sabar. Siapa pun manusia tu, Allah tetap kirimkan kita dengan air mata. Komando ke, kan, tentera ke, kan, guru besar, guru kaunseling yang biasa buat orang menangis, dia pun menangis. Guru disiplin kita, dia pun nangis. Semua orang ada air mata. Dan air mata paling mahal jatuh ialah kerana Allah. Air mata yang jatuh
pada waktu kita di Padang Mahsyar tak ada bomba lagi Dah tak ada bomba dah. Tapi yang ada ialah air mata yang kau jatuhkan di dunia dulu. Yang inilah yang akan memadamkan api neraka. Kalau orang faham, orang tahu, orang sedar, maka dia akan banyak nangis kat dunia. Kerana Allah. Menangis kerana takut azab Allah. Menangis kerana takut pada Allah. Azab Allah. Takut. Maka dia banyak nangis. Sebab tu ulama suruh kita banyak nangis. Nabi suruh kita, kalau semayang kita tak, kalau kita solat taubat, kalau kita istighfar tak boleh nangis, Nabi pesan apa? Buat-buat nangis. Macam mana? Nampak? Buat-buat nangis. Sampai dia akan lembutkan hati kita yang keras, insya-Allah. Percayalah. Jadi tugas kita ialah banyak ingat Allah. Insya-Allah tuan-tuan. Air mata nampak remi. Air mata nampak remi. Alah tak jantan lah Pak Riz nangis. Alah tak gentle lah nangis. Orang yang gentle lah nangis banyak. Orang yang jantan lah banyak nangis. Orang hebat lah banyak nangis. Kerana Allah. Kerana dia tahu, dia faham, dia sedar. Air mata dia boleh melembutkan hati dia yang keras. Air mata dia boleh menjadikan dia hidup sebagai hamba. Faham ke faham? InsyaAllah. Air mata ini jugalah yang akan memadamkan api neraka. InsyaAllah. Wallahualam. Next. Oh, banyak soalan. Memang tak akan dapat jawab semula sebab kita dah mengampiri waktu azan. Saya cuba semampu yang boleh. Daripada Linlah Shop di TikTok. Salam Pak Riz. Anak perempuan saya diuji putus tunang dah 2 kali. Mana nak? Putus nyawa ke putus tunang? Kurang ajar main soalan Pak Riz ni. Ya? Bersyukur dengan apa yang dilalui. Tidak ada, bukan ada celaka, bukan malang wanita tu. Bukan. Islam datang telah menutup tirai kemalangan. Malang. Anak saya ni malang. Saya pernah, seorang follower saya di laman seperti ini nak bunuh diri. Sebab dia beranggapan, dia berandaian dan dia mempunyai kepercayaan dia adalah wanita malang. Sebab lain-lain mak bagi orang. Dah lah bagi orang. Kahwin pula bercerai 3 kali. Dia nak bunuh diri. Ada lagi dia. Almarhum. Dia nak bunuh diri. Saya kata pada dia apa? Tidak ada lagi skesa malang dalam hidup kita. Saya orang malang. Tak ada. Putus dah 3-4 kali. InsyaAllah rezeki ada. Anak kamu Allah takdirkan bersyukur. Sebab lelaki yang nak dikahwinkan anda, nak dikahwinkan tu, orang tu tak layak dengan anak anda. Maka Allah takdirkan putus. Kau tak nampak benda tu. Kau nampak kenapa lah putus. Besok dia kahwin juga dengan lelaki tu. Bantai, belasah. Nampak tak? Main ganja, main perempuan. Kaki pelacur. Tak balik rumah. Makan duit anak engkau. Nampak tak? Allah takdirkan yang baik. Kita nampak buruk. Nampak tak? Maka suruh anak jaga amal. Suruh anak jaga solat. Suruh anak jaga zikir. Allah hadirkan lelaki baik. Percayalah. Pergi mampus apa kata jiran sebelah. Pergi mampus kata jiran kiri kanan depan belakang. Pergi mampus kata orang. Kan apa nak jadi engkau ni 5. Anak engkau dah 2 kali putus cinta. Putus tunang. Tak ada konsep malang. Tak ada. Allah takdirkan yang baik. Sebab dia yang maha baik. Ingat tu pesan saya. Dia maha baik. Dia takdirkan yang baik untuk anak anda. Tapi anda pandang posisi tak baik. Maka tak baiklah anda dapat. Allahu Akbar. Nampak tak? Anda kena baik sangka dengan Allah. 2 kali tu maknanya Allah nak halang anak awak untuk teruskan perkahwinan yang boleh menyebabkan kecelakaan lebih besar. Musibah lagi besar. Allahu Akbar. Seorang lelaki bawa kereta dengan laju. Sampai kat lapangan terbang. Dia tak dibenarkan masuk sebab terlewat 5 minit ni. 5 minit ni. Dia punya kecewa, maki hamun dia kat kaunter tu. Maki hamun. Dia tak dia kata, I have a meeting, important meeting. With the big somebody. Kan? Dia call sana, call sini, call menteri lah. Menteri pun campur tangan, bagi call. Tak dilayan. Nampak tak Allahu Akbar. Orang yang tak bagi tu kena tukar 24 jam. Ni bukan cerita kat Malaysia. Cerita kat Kampuchea. 24 jam. Tahu tak? Tuan-tuan, kapal terbang yang dia patut naik, crash. Kemalangan, mati semua. Nampak? Mati semua. Allah pilih dia untuk hidup, dia tak nampak. Dia nampak meeting dia.
Dia nampak ada aib orang besar. Dia tak nampak kasih sayang Allah. Kita sentiasa fikir macam tu lah. Ada saja benda berlaku, Allah, benda buruk. Biar orang cakap, kamu kena faham skrip yang Allah bagi pada kita. 2 kali putus tunang itu adalah satu benda yang Allah nak kita kembali pada dia. Cari dia. Sebab jodoh pertemuan semua tangan Allah. Allahu Akbar. Faham Wallahu alam. Next. InsyaAllah. Daripada TikTok Anijo, macam mana nak baiki suami yang tinggi egonya? Suami itu kalau tengok live macam ni kan, insyaAllah. Kan, tapi dia ego, live pun tak nak tengok. Kan, tak apa dia tengok sampai ego. Sombong ni pakai ayat selendang Allah. Selendang Allah, sombong ni selendang Allah. Kau pergi pakai apa hal? Kan? Allah Akbar. Kadang-kadang orang ni, zaman sekarang ni, dia punya ego ni, sombong dia. Kadang-kadang dia tak ada apa pun Dia kalau cakap dengan kita macam dia kaya-kaya. Sombong. Kita menghidup kat mana lah. Kan, cara dia cakap pun macam anak dia bagus je. Kan, Allah Akbar. Sombong gila. Orang sombong ni tak ada nilai di sisi Allah. Orang sombong ni tak ada apa pun. Kan? Subhanallah. Jadi puan nak tundukkan suami yang sombong, puan kena tundukkan diri puan pada Allah. Percayalah cakap saya. Puan jaga amal, puan jaga zikir, bangun tengah malam puan. InsyaAllah. Bila puan bercakap, amalkan ayat Quran, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu adalah amalan Nabi Musa ketika nak bertemu dengan Firaun. Nampak Subhanallah. Amalkan ayat tu puan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan apa yang aku bercakap ni, apa yang aku bicara ni, ya Allah, boleh buat menjadi asbab suami aku dengar bicara aku. Cakaplah. Sedekahkan Al-Fatihah pada suami. Ya Allah, aku nak sedekahkan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkat surah Al-Fatihah ni lembutkan hati dia, ya Allah. InsyaAllah. Sebab Nabi kata, kan, ya muqallibal qulub sabbih qalbi ala dini. Itu Nabi bimbang. Hati manusia berbolak-balik. Sejak okey, sejak tak okey, siap beriman, tak beriman. Itu kita takut umat akhir zaman ni, pagi ni beriman, petangnya tidak beriman. Allah Akbar. Ini kita bimbang. Jadi, kita selamatkan iman suami kita. Kita selamatkan iman isteri kita. Kita lah. Allah bagi anda faham. Allahumma fakhihu fid din. Allah bagi anda faham. Bila anda faham, anda kena selamatkan iman orang yang Allah tak bagi hidayah lagi. Sombong, cakap besar, cakap dia tinggi, hebat. Allah Akbar. Dia cakap sombong ni tak semestinya orang yang jahil. Kadang-kadang belajar tinggi. Tapi cakap, ya Allah Akbar. Saya ni Pak Riz, 30 juzuk syahadah. Takkanlah saya nak pegang penyapu. Apa, sebiji penyapu pengengai. Nampak tak? Saya 30 juzuk. Saya ni ustaz. Takkan saya nak pergi sapu dengan pelajar sekali. Paling best apa? Apa dia? Peraturan lengkap madrasah Pak Riz. Tak boleh Pak Riz. Saya tak kena. Kita ustaz kena jaga adab. Budak-budak kena beradab dengan kita. Mana boleh makan dengan talam sama dengan pelajar? Wah, kau siapa ni? Kau wali. Wali pun makan dengan orang kan? Kalau kau makan dengan pelajar, kau jaga adab, pelajar kita automatik akan jaga adab sama. Kau bantulah dia orang jaga adab. Nampak tak? Sombong. Jadi sombong ni bukan semestinya orang jahil je. Orang yang belajar agama tinggi-tinggi pun boleh sombong. Cakap besar, cakap hebat, luar biasa cakap dia kan. Hebat. Nabi tak pernah keluar statement tu, dia keluarkan. Nampak? Allah Akbar kan? Jadi nak tunduk orang macam ni, kamu kena ada akhlak yang terbaik. Sebab kalau kita buat straight dakwah, kita jumpa orang tepi jalan, kita buat solat sunat dulu, jaga tahajud, baca Quran, buat zikir. Ya, dia ada amalan dia. Sebab kita nak berhadapan dengan orang yang mana kalau kita bercakap tadi, kalau Allah izinkan, Allah reda, maka hidayah sampai. Jadi kita takut, kitalah satu-satunya orang yang dekat dengan dia, yang dakwah pada dia. Kalau kita, usaha kita tak ditimbuk oleh Allah, orang ni kekal dalam kafir. Orang ni mati dalam keadaan tidak beriman. Nampak tak? Suami kita orang beriman. InsyaAllah, dia masih Islam. Faham kan? Jadi, bila kita nak dakwah orang, anak kita, isteri kita, suami kita, kena jaga amal, kena jaga zikir, kena baca Quran, kena minta bantuan dia. Sebab dia yang menguasai semua ni. Dialah raja segala raja. Dia memiliki kerajaan yang sangat luar biasa. Cari dia, insyaAllah. Jadi, kita dengan suami kita pun jangan tinggi suara. Reda dengan suami macam ni, insyaAllah. Tak mana boleh tahan Pak Riz, suami ni macam ni. Ya. Baca kisah Asia yang bersuamikan Firaun. Macam mana Firaun seksa Asia. Tapi bagaimana Allah jaga Asia sampai Firaun tidak menyentuh Asia. Sedangkan Firaun raja di bumi Mesir. Semua rakyat dia tunduk pada dia, tapi dia tunduk pada Asia. Nampak tak? Dia tak boleh sentuh Asia. Dia tak boleh sentuh langsung Asia. Bagaimana Allah jaga Asia? Setiap kali datang Asia tengah solat. Setiap kali datang Asia tengah solat. Tengah buat amal kan? Bagaimana Allah jaga? Maknanya apa puan? Mana-mana isteri yang dizalimi, yang dikhianati, yang diseksa,
Yang dipukul, jaga amal. InsyaAllah. Suami kamu tak akan mampu sentuh kamu lagi. Percayalah. Bila Allah dah jaga kamu, dia bukan kita jaga kita. Ini tak siapa punya apa kata-kata ni. Kalau dalam tasawuf ni salah. Kalau dalam bab tasawuf ni salah. Kita tak boleh jaga kita. Allah jaga kita. Dalam bab tasawuf lah. Dan kita tak akan mungkin boleh jaga kita. Kita sendiri pun tak jaga kita. Kita bergantung pada ihsan dia, bergantung pada kasih sayang dia, bergantung pada dia. Macam mana kita boleh jaga kita? Nampak tak? Allahu Akbar. Perjalanan kita pun skrip dia. Kita sedang menjalani, mengurusi, menyelusuri skrip Allah SWT. Itulah hidup kita. Satu, kita bergantung pada dia. Wallahualam. InsyaAllah. Soalan. Ini antara yang terakhir lah sebelum nak solat, nak masuk zuhur. Daripada TikTok Sasushi. Salam Pak Riz. Boleh tak bagi tips cara nak melawan setan untuk bangun tahajud? Jangan fokus lawan setan. Salah tu. Kan? Fokus kita dekat dengan Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nampak tak? Itu baru datang kuntum khairul ummah. Nampak tak? Kan? Kita mengajak orang ke arah kebaikan dan tinggalkan kemaksiatan. Macam nak tinggalkan maksiat? Macam nak tinggalkan maksiat? Dekat dengan dia. Sebab dia maha kuat. Amalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Man. Subhanallah. Banyak zikir lah. Banyakkan selawat. Siapa-siapa yang banyak selawat, Nabi sayang dia. Nampak tak? Allah Akbar. Kekal berwuduk setiap masa. InsyaAllah. Bila kita berwuduk, kan, kita sentiasa rasa diri kita dalam keadaan kan, terpelihara. Paling mahal apa ni? Puasa. Bila kita puasa, kan, mengumpat pun tak nak. Bila puasa, tiba-tiba lalu dengan tak seronok. Allah, tengah puasa. Cuba tak puasa. Tengok sekejap. Sekali je boleh tengok. Nampak tak? Puasa. Satu, amalkan puasa. Nampak tak? Semua ni akan jadi ramuan untuk kita bangun tengah malam, insyaAllah. Bila kamu dah dapat nikmat dalam ibadah, kelazatan, lazat. Bukan lazadah. Tu kau berikan duit. Ada lagi ke lazadah? Lama aku tak dengar. Oh, tak tengok TV. Kan? Selalu Shopee kan? Bila kau rasa lazat beribadah, maka dengan senang engkau bangun tengah malam. Nak sampai lazat tu memang susah lah kan. Tapi buat ibadah. Ibadah kecil ni amalkan dekat dengan Allah. Bila bangun tengah malam kau ada azam. Buat sebelum tidur amalkan 3 kul. Sebelum tidur baca ayatul kursi. Sebelum tidur ambil wuduk. Nak tidur doa pada Allah. Cakap pada Allah, Ya Allah pilih aku jadi ahli tahajud. InsyaAllah dapat. Tak payah pakai jam pun tak apa. Boleh bangun sendiri. InsyaAllah. Yang masalahnya dah bangun tidur balik. Itu masalah kita. Kan? Yang boleh bangun tu satu je. Apa dia? Nak kencing. Tak tahan. Kencing. Lepas tu tidur balik. Siapa bangun? La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma firli. Akan dapat pahala bangun malam. Allahu akbar. Pahala. Kalau kau amalkan segala perkakas ketika bangun malam, lagi kau dapat banyak pahala. Wallahu alam. Dah azan dah. Kan? InsyaAllah saya nak undur diri. Terima kasih semua tau. Sebab hadir dalam pertemuan singkat kita. Kan? Singkat pun dapat 1 jam juga. Sebab kita start lambat tadi. Dan jaga diri baik, buat yang terbaik. Sebab kita kuntum khairul ummah. Umat yang terbaik. Dan jangan lupa, support live kita. Support Madrasah Pak Riz. Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Doakan kita. Anak nak masuk madrasah, kontak kita. Dan ada nombor telefon kat situ. Dan kontak. Apa saya nombor telefon berkaitan dengan madrasah, kontak dia. InsyaAllah. Dan masuk anak madrasah. Jangan risau. Lepas 3-4 tahun, 5 tahun, ambil SPM. Apa nak risau sangat? Dan anak saya pun tengah ambil SPM tahun ni. Kan? Subhanallah. Dah 18 tahun dah. Seorang lagi, 21 kan? Saya 22 ambil SPM. Kan? Tapi semua habis 30 juzuk. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Riz. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjam masa anda. InsyaAllah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Riz. Salam zuhur untuk semua yang sedang menonton. Okey, kita pun telah sampai ke penghujung live. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian ilmu yang telah Pak Riz kongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapatlah kita ambil sebagai iktibar insyaAllah. Dan maaflah jika ada sebarang kekurangan dalam sepanjang kita menyampaikan perkongsian ilmu sebentar tadi. InsyaAllah untuk sama-sama kita belajar kan, hidup ni kita kena sentiasa belajar untuk sama-sama kita menjadi hamba yang terbaik insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat. Kita nak wish terima kasih kepada yang menonton daripada
TikTok, daripada platform F dan platform Y kan. Terima kasih, mudah-mudahan insya-Allah dengan masa anda yang anda peruntukkan untuk hadir ke dalam live ini, Allah ganjarkan dengan pahala yang berlipat kali ganda, diberikan kemudahan dalam menyelesaikan semua masalah-masalah yang sedang anda hadapi sekarang. Dan insya-Allah untuk makluman anda, Pak Aris ni bersiaran langsung hampir setiap hari daripada hari Isnin hingga hari Sabtu. Okay, insya-Allah daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang, di mana Pak Aris akan kongsikan ilmu-ilmu menarik, ilmu-ilmu kekeluargaan, tips formula, ilmu kekeluargaan, ilmu kehidupan yang menarik yang boleh kita jadikan sebagai motivasi kita untuk kita kekal bersemangat insya-Allah. Okey, dan untuk tuan-tuan, Pak Aris juga dah buka kemasukan ke Madrasah Pak Aris untuk sesi 2024 untuk pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Informasi lanjut berkaitan dengan program-program daripada Pak Aris boleh dapatkan kalau di TikTok di profile, dan kalau anda menonton daripada platform F dan Y ada di ruangan komen insya-Allah. Seterusnya juga jangan lupa juga untuk support TikTok terbaru daripada Pak Aris, iaitu Kambing Murah Madrasah insya-Allah. Bolehlah sabut sama-sama insya-Allah. Ingat kambing, ingatlah TikTok tersebut untuk kata dapatkanlah kambing daripada Madrasah Pak Aris, di mana daripada hasil jualan itulah kita akan gunakan untuk kita membiayai kos operasi di Madrasah Pak Aris insya-Allah. Dan jangan lupa juga untuk support projek terbaru daripada Pak Aris, iaitu projek Infak Air Kerak Syifa Ramadan, di mana air yang anda tajuk ini kita akan edarkan ke masjid-masjid, rumah anak yatim, rumah orang tua terpilih sekitar negeri Melaka untuk Ramadan tahun 2024 ini insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Kita bertemu lagi dalam live berikutnya esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر